الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, pengerusi seluruh alia dan kuasa karya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para tetamu Allah pada pagi, di suatu pagi di dalam bulan Rajab yang insya-Allah penuh dengan keberkatan ini, kita cuba isi ruang selama lebih kurang 30 minit untuk kita menekuni kitab Talbis Iblis ini sebagai asas perbincangan, dan saya tak akan baca semua, dan kita cuba petik-petik apa yang kita fikir berkesempatan. Dan kita sudah sampai pada muka surat 27. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia memarfu'kannya, sesungguhnya syaitan meletakkan paruhnya di dalam hati anak Adam. Jika anak Adam itu mengingati Allah, maka syaitan bersembunyi, dan jika anak Adam itu lalai, maka syaitan akan mematuk hatinya. Kita membaca kitab ini, kita menekuni kitab ini supaya kita mengetahui modus operandi musuh kita yang tak pernah diiktiraf sebagai kawan, apalagi sahabat. Dan pengisytiharan musuh itu sudah dinyatakan secara tuntas di dalam Quran, di dalam beberapa ayat. Antaranya ialah firman Allah dalam surah Fatir ayat 6 yang harus kita startkan dalam kepala kita, bahawasanya dia takkan menjadi rakan dalam hidup ini. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya ia hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka. Allah declare sedemikian, mana mungkin hamba Allah macam kita ini mengambilnya sebagai rakan, apalagi sebagai penasihat, apatah lagi sebagai rakan karib yang menemani kehidupan kita ini. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalam ulama suhur berkaitan dengan syaitan ini. Apa katanya? Iza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadih. Mari kita cermati kalam ulama ini sebelum baca kitab ini. Apa katanya? Sekiranya kamu mengetahui bahawa syaitan itu tak pernah lupa kepada kamu, sekiranya kamu mengetahui syaitan itu tak pernah lalai kepada kamu, maka jangan kamu lupa kepada Tuhan yang ubunmu itu ada di tangannya. Dia kata kalau kita tahu syaitan tak pernah lupa kita, kita kena tahu bahawasanya Allah itu juga tak pernah lupa kepada kita, yang kita ini, ubun kita ini pun di bawah tangannya, kuasanya. Masakan kita boleh ingat kepada sesuatu yang tak pernah lupa kita, tapi tak punya apa pada kita. Tetapi hendaklah kita jangan lupa kepada pemunya milik diri kita ini.
yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, syukur pada Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan kita berjaya menjauhkan diri daripada tipu daya syaitan dengan kita menggigihkan diri dan berupaya sedaya upaya yang ada untuk menghadiri rumah Allah di awal pagi yang barakat ini bagi menunaikan kewajiban syariat dan syiar Allah, syariat dan syiar Islam. Datang kita berpagi-pagian, walhal syaitan mengajak kita untuk berehat-rehat di dunia, sedangkan kita akan bersusah-susah di akhirat. Oleh yang demikian, biarlah kita bersukar-sukar di dunia ini supaya kita berehat-rehat nanti di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Apa yang kita baca daripada pernyataan yang disebut oleh Anas ibn Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata syaitan itu akan meletakkan paruhnya di dalam hati anak Adam. Jika anak Adam itu ingat Allah, maka syaitan bersembunyi. Jika anak Adam itu lalai, maka syaitan akan patuk hatinya itu. Tuan-tuan, harus kita ingat bahawa pintu kemasukan syaitan untuk menggoda manusia daripada dua lubang. Yang ni, modus operandi ni compulsory, mesti tahu. Syaitan dia goda manusia, dia akan menerjah melalui dua lubang. Terutamanya ketika kita sedang melakukan ibadat seperti solat. Satu, tingkap pertama, lubang pertama ialah benda yang boleh kita tanggap melalui panca indera yang zahir. Apa? Mata, telinga, rasa. Ini semua panca indera yang zahir. Sebab itu bila kita melakukan ibadat, contoh seperti solat, maka telinga kadang terdengar sesuatu. Orang berjalan pun sedar, mikrofon bunyi lagi lah sedar. Kawan baca sebelah sedar, bunyi handphone lagi sedar. Serba-serbi akan sedar. Bunyi itu dia akan membawa kepada kelalaian. Terdengar bunyi, maka syaitan berbisik-bisik lagi selepas itu. Maka kita mengulas di dalam hati kita ketika mendengar. Apalah orang ni dah tahu sembahyang bawa handphone, memang mangkuk betul. Dah berpanjang-panjang marah. Pintu masuk pertama. Perasan tak? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghujungnya dia akan bawa kita pada lalai. Hanya terfikir apa yang kita tengok, apa yang terfikir apa yang kita dengar, dan terfikir apa yang kita fikir. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, salafuna salih dulu punya dia nak jaga kemasukan ini jangan sampai merosakkan ibadat dia. Dia akan menghilangkan sesuatu yang boleh mengganggu panca inderanya, matanya, telinganya, ketika sedang khususnya melakukan peribadatan kepada Allah. Batu
Kadang depan-depan ini dia tidak menghiaskan dan mengindahkan. Ada asbabnya. Bukan tak boleh hias, bukan tak boleh mengindahkan, boleh. Tetapi serba sedikit dia akan membawa penglihatan kita ini kepada kelalaian dalam beribadat. Dan kelalaian itu dia akan panjangkan. Sehingga kita lupa dan kita hilang konsentrasi dalam ibadat. Sebab tu kalau kita tengok di rumah-rumah, di masjid-masjid tertentu, kadang mereka memutihkan di dalam ruang solatnya itu. Asbabnya kerana ini. Mereka pemutihkan tempat untuk bersujud. Kerana apa? Kerana untuk menghindarkan kelalaian. Kerana itu salah satu pintu masuk melalui panca indera yang zahir. Sebab tu kita tak heranlah orang dulu-dulu mereka berhati-hati, nampak macam kecil, membentang kain sejadah yang putih itu, asbabnya besar. Kita beli sejadah baru dari Turki, kadang tak ditilik, kita tiliknya ketika solat. Bentang baru perasan, rupanya Kubah ni masjid biru ni. Baru teringat. Lepas tu syaitan akan tambah, bukan masjid biru, Hagia Sophia tu. Kita pun kata mana satu, Hagia Sophia ke masjid biru. Itu sahaja sudah 3 minit. Mulut baca, hati zikir, tetapi fikiran melayang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang syoknya, bila kita tengok, kita tilik, kita kata, ya ini kat Loken pun ada. Habis ke Loken pula kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pintu pertama, kemasukan syaitan ketika manusia sedang beribadat. Kedua, pintu kedua yang dimasuki oleh syaitan laknatullah adalah hati. Itu yang dikatakan lalai saja syaitan patuk hati kita. Sebab itu barang siapa yang memang hidupnya mencintai dunia melampau, maka dia tak akan mampu membebaskan dirinya daripada itu, kendati pun ketika sedang melaksanakan ibadat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, rukuknya, duduknya, sujudnya, tawafnya, baca Qurannya, serba-serbi dalam peribadatannya itu, maka syaitan akan sering bersamanya, terbang bersamanya, menaklukinya. Kerana apa? Kerana pintu masuk hatinya itu sudah terkait dengan sesuatu yang lebih dia cintai dalam hidupnya itu, iaitu dunia. Sebab itu bila dia masuk saja ibadat, apa saja ibadat, sedangkan hatinya terkait dengan kehidupan dan kesedapannya itu dalam dunia ini, sukar untuk dia menghilangkan. Sebab itu ada satu doa yang Nabi ajar. Ada satu doa yang salafuna salih kita ajar. Antaranya apa? Allahumma ij'al ad-dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Doa ni Melayu pun tak apa. Ya Allah, jadikanlah dunia ini hanya pada tangan kita. Dan jangan jadikan ia di dalam hati kita. Sebab tu kadang syaitan ni dia tak pernah lupa kita, macam kita sebut kalam awal tadi. Sesungguhnya syaitan la yaghfulu anka, syaitan tak pernah lalai kita. Dia tak boleh ganggu zahir, kerana kita tundukkan pandangan, dia akan ganggu dalam. Tapi kalau dalam sudah rosak, dalam sudah terikat dengan kesedapan hidup ini, sehingga semua perkara kita akan fikirkan dalam hidup ini, terutamanya harta benda kita, perolehan kita, maka dia akan cuba bawa dan merosakkannya.
Sehingga hati kita tak boleh lompong walau sedikit dengan kesedapan hidup ini. So, kita tahu konklusinya adalah dua pintu yang akan dia masuki. Satu melalui panca indera yang zahir. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita fikir, dia akan cuba perpanjangkan. Apatah lagi kita tidak hentikan ketika kita sedang berfikir itu. Yang kedua, melalui lubang-lubang hati, yang mana lubang hati itu kalau keterikatannya terlalu kuat, jarang sungguh orang dapat keluar daripadanya, melainkan syaitan akan cuba mematuk hatinya itu agar sentiasa berpanjangan. Sesungguhnya daripada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini sahabat Nabi. Subhanallah, tuan-tuan, kalau ada rezeki bacalah sikit sejarah dia. Sejarahnya yang panjang. Orangnya tidaklah sebesar mana, tetapi kedudukannya di sisi Allah. Ibn Mas'ud, dia berjalan sahaja di sisi orang musyrik, mereka akan tertawa dia. Kerana apa? Betisnya yang kecil. Orang kata ketingnya itu menipis. Kena gelak lah. Kerana bodinya tak tough. Maka Nabi mengangkat Ibn Mas'ud itu agar diletakkan kondisinya itu, kemuliaannya itu bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Nabi kata, betis Ibnu Mas'ud itu jika ditimbang dengan Jabal Uhud, nescaya berat lagi betis Ibn Mas'ud itu. Subhanallah, tuan-tuan. Ibn Mas'ud walaupun begitu, orangnya berani sekali. Di awal Islam, ketika mana dicabar untuk membaca Quran di saat tak boleh sesiapa pun mendengar, curi-curi dengar bacaan Quran, kerana boleh merosakkan perpaduan orang musyrik ketika itu, maka Ibn Mas'ud baca di hadapan orang ramai, terutamanya di hadapan pembesar-pembesar. Akhirnya, tuan-tuan, dalam riwayat kata dipelupuh dia. Pelupuh ni bahasa Perak, pelupuh sampai berdarah. Sehingga Abdul Rahman ibn Auf kasihan melihatnya, ditariknya. Kata Ibn Mas'ud, kalau dicabar lagi aku akan baca lagi. Allah, iman dan darah sudah bercampur, keberaniannya hanya Allah sahaja yang tahu. Ibn Mas'ud menyebut dalam satu keterangan ini, dirakamkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, sesungguhnya syaitan mengelilingi orang-orang yang ada dalam majlis zikir untuk mengganggu mereka. Dah tahu dah lah lepas ni kan. Maknanya kalau tengah kuliah tengok jam nak balik tu, kena kacau lah tu. Syaitan mengganggu orang yang mengelilingi, yang ada dalam majlis zikir itu, untuk ganggu dia. Namun dia tak sanggup untuk nak memecah belahkan antara mereka. Oleh kerana konsistennya, istiqamahnya, mujahadahnya. Amal ibadat ni kena mujahadah, tak mujahadah hancur kita. Kena sungguh-sungguh, kena latih diri. Ada orang dia memang wakaf diri sungguh. Memang maghrib isyak, bayhu atau baykru, kata orang Jawa, dia mesti duduk masjid. Ini memang ini sunnah para sahabat. Maghrib isyak memang duduk di masjid. Maghrib tunggu sampai isyak. Tak ada kuliah, baca Quran, apa saja. Dia memang niat berwakafkan diri untuk hal yang sedemikian. Maka syaitan sukar untuk mengganggu dia. Lalu dia mendatangi orang yang berkerumun menceritakan hal dunia. Kat kedai mana, kedai mamak ke, kat mana-manalah duduk. Orang tengah sembang, tambah-tambah cerita vaksin pula. Dia punya ulasan, Masya Allah. Ini vaksin daripada dulu, mana ada sejarah vaksin tak ada babi. Dia punya ulah. Maka syaitan kata, hang punya ulah
Kalau Dr. Nur Hisham dia bertambah tuan-tuan, syaitan akan datang pada orang yang membicarakan hal dunia lalu goda mereka hingga mereka saling serang menyerang. Mulalah salah orang itu, salah orang ini, semua salah belaka, dia tak nak salah. Lalu orang yang berzikir bangkit dari duduknya dan mereka pun saling berpisah. Itu bedanya orang yang mengingati Allah. Duduknya itu tidak diganggu, bepergiannya itu tidak diganggu, kedatangannya itu tidak diganggu. Yang mengganggu itu akhirnya pergi daripada mereka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Qatadah radhiyallahu anhu berkata ia, sesungguhnya iblis itu mempunyai seorang syaitan yang disebut Qab-Qab. Nama dia bombastik. Namanya pun Qab-Qab. Kalau bahasa orang putih COP tu kot, Qab-Qab. Jangan harus bubuh cucu Qab-Qab. Nama bombastik. Rupanya syaitan ni dia punya staff dia. Namanya Qab-Qab yang dilatihnya selama 40 tahun. Allah. Jika ada seorang anak lalu di jalan ini, maka iblis berkata kepada Qab-Qab, bertindaklah kerana aku sudah melatihmu seperti ini. Datangi anak itu dan ganggulah dia. Allah. Betul-betul lah dia punya kerja ya. Tak pernah letih. Dan mereka punya modus operandi memang terancang. Dan mereka ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala aspek pergerakan manusia daripada start lahir. Sebab tu bila lahir je kita baca doa, Allahumma inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Ambil anak tu. Start beritu. Maka sudah ada pengiring dia, pendampingnya sampai nak mati. Sampai ketika manusia nazak, maka syaitan akan duduk di pinggirnya itu dengan tawaran-tawaran yang pelbagai. Oh subhanallah, itu katanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Qab-Qab itu akan mengganggu manusia. Itu istimewanya Sayyidina Umar ya. Sehingga Nabi menyatakan dengan jelas tentang perihal dia. Kalau dia lalu satu jalan, maka iblis, syaitan akan lalu jalan lain. Macam mana ya nak dapat kedudukan macam tu? Kalau agak-agak standard kita macam mana agaknya ya? Kalau kita lalu, syaitan lalu jalan lain ke? Tak. Dia siap nunggu lagi. Macam-macam rupa. Dan kalau bukan kata dia akan lalu jalan lain, dia akan tunjuk pula jalan baru ke kita. Itulah. Itu nak cerita nak capai standard itu, subhanallah, melainkan hati kita ini kita pupuk. Dan kena ingat, syaitan paling susah nak ganggu hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam perbuatan dia. Ini paling susah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Katsir, seorang tokoh ahli tafsir, tokoh sejarah. Ibn Katsir ni tuan-tuan baca tafsir Ibn Katsir kan? Masya Allah. Antara tafsir turas yang diperakui kehaibatannya. Semua orang anasyurlah ya, kalau tuan-tuan, setiap orang duit banyak. Taman Meru ni semua orang tahu duit banyak. Kat rumah tu
satu disiplin ilmu ada satu kitab rujukan, kena ada. Kita ada 6 atau 7 teras ilmu, mesti kat rumah ada kitab. Tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir contoh. Fiqh ada, paling tidak fiqh manhaji ada. Hadis, paling tidak nak Sahih Bukhari takut jadi penghias je lah baca tak. Ada hadis 40, ada hadis Riyadhus Salihin, ada satu rujukan. Kitab sirah ada, paling tidak kalau duit banyak beli kitab Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir. Autentik, harga pun 1,000 je. Barang 1,000, gratuity 300,000, beli satu. Sirah. Tasawuf ada, kalau tidak Ihya Ulumuddin pun beli kitab Penawar Bagi Hati 1 jilid. Harga pun RM18, apa sangat beli. Ibn Katsir menyebut bahawa syaitan dia menyatakan permusuhan dengan kamu semua, tak ada terkecuali. Tuh. Cuma mereka gagal menguasai orang-orang tertentu, terutamanya para anbiya dan para rasul. Para anbiya, para rasul, para aulia, para salihin yang konsisten. Sudah tahu mereka itu menyatakan permusuhan pada kita semua, declare lah, kata Ibn Katsir, permusuhan dengan mereka. Serta juga dustakanlah, bohongilah apa yang mereka cuba untuk ganggu kita. Sebab itu tuan-tuan, kata Sabit Al-Bunani, dia ada 2 riwayat, Sabit Al-Bunani pun dia, Sabit Al-Banani pun dia. Sabit Al-Bunani ni tokoh tabi'in. Ana dalam banyak-banyak kata-kata Sabit Al-Bunani kan, ada satu kata-kata dia yang begitu